Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan isu kes skandal rasuah yang masih lagi menjadi cerita seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di negeri Sabah. Berkaitan dengan skandal rasuah yang berlaku di Sabah, yang juga melibatkan nama 8 wakil rakyat, yang juga melibatkan nama Ketua Menteri Sabah, Timbalan Ketua Menteri Sabah. Tapi nak cakap siapa yang bersalah dan siapa yang betul, kita tidak boleh terus mengambil satu kesimpulan tanpa ada pengumuman rasmi daripada pihak-pihak berkuasa. Nah, ada yang berkata ini adalah konspirasi politik untuk menjatuhkan kerajaan negeri, pimpinan JRS, pimpinan Haji Jinor. Nah, saudara-saudara, ini beberapa komen yang saya terima melalui ruangan komen di dalam channel dan video di dalam channel ini. Ada yang berkata, bila mau pilihan raya, sudah banyak yang timbul, keluar fitnah bertubi-tubi. Jangan haraplah parti lain. Rakyat sudah selesa dengan JRS Haji J adalah yang terbaik menerajui Sabah. Komen yang seterusnya berkata, jadi ketua menteri mesti berpengalaman, luas, berpengaruh dan lama berkecimpung dalam politik. Kalau tidak, habis kita. Nah, dengan komen ini, saya setuju. Kerana ciri-ciri dan kriteria Ketua Menteri adalah perlu mempunyai pengalaman yang luas dan sudah lama berkecimpung dalam bidang politik. Dan saya ingat komen yang lain berkata, perlulah bersih dan bebas kes mahkamah. Nah, itu adalah antara poin yang utama untuk menjadi Ketua Menteri. Jadi adakah Ketua Menteri baru nanti, kalaulah Haji Jinor sudah tamat penggalnya dan Ketua Menteri baru dilantik? Nah, kriteria-kriteria yang diminati oleh rakyat khususnya di negeri Sabah adalah bersih dari mahkamah. Komen yang seterusnya berkata, nah ini menyebut nama Presiden warisan. Datuk Seri Shafie Apdal paling layak. Karisma, pengalaman, komitmen, idea and pandangan jauh untuk membina ekonomi. Pernah jadi CM 26 bulan, tapi 12 bulan hadapi COVID-19. Bagi dia ruang untuk 5 tahun, kita tengok. Kalau gagal, kita tukar lagi. Jadi saudara-saudara, komen yang seterusnya juga menyebut layak Ketua Menteri Sabah yang baru adalah DSSA, Datuk Seri Shafie Apdal. Rupanya ramai yang berminat Presiden warisan untuk menjadi Ketua Menteri Sabah lagi. Menurut anda tuan-tuan dan puan, selain daripada Datuk Seri Shafie Apdal, adakah Bung Mokhtar juga layak untuk menjadi Ketua Menteri Sabah? Sedangkan beliau hari ini mempunyai kes mahkamah. Nah, bagaimana pula dengan Haji J? Adakah beliau layak untuk terus memerintah? Layak untuk terus meneruskan penggalnya sebagai Ketua Menteri Sabah? Saudara-saudara, berkaitan dengan isu skandal rasuah yang berlaku di Sabah, Anda rasa apa yang akan berlaku selepas ini? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info dan isu yang seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Rupanya berkaitan dengan skandal rasuah di Malaysia ini, selain daripada kita dikejutkan dengan satu skandal baru di Sabah, rupanya bukan sahaja di Sabah ada berlaku kes rasuah. Bahkan di seluruh Malaysia kita mendengar banyak saja berkaitan dengan kegiatan-kegiatan rasuah ini. Bahkan beberapa nama pemimpin besar, kenamaan politik yang terlibat dengan rasuah.
Nah, saudara-saudara, sudah pasti antara yang menjadi tumpuan adalah tindakan-tindakan SPRM untuk menangani case dan isu rasuah di negara ini. Saudara-saudara, setelah kita digemparkan dengan skandal rasuah di Sabah, ini satu lagi tulisan terbaru daripada Syahabuddin Husin. Sebelum isu rasuah yang melibatkan beberapa adun di Sabah menjadi sensasi berita, ada dua isu lain yang turut melibatkan SPRM lebih dulu mengambil tempat dalam perhatian ramai. Soalan kepada SPRM, apa cerita case Safe House? Sebelum ini, kita juga dikejutkan dengan satu case yang berkaitan dengan Safe House. Ada serbuan yang dilakukan dan juga melibatkan beberapa nama besar. Saudara-saudara yang saya amat hormati, di dalam tulisan daripada Syahabuddin Husin, dua isu berkenaan ialah, pertama, berkaitan Fashion Valet yang mengalami kerugian sebanyak Rm43.9 juta setelah menerima pelaburan daripada Khazanah serta PNB. Dan kedua, skandal pasir di Selangor yang membawa kepada serbuan beberapa safe house di sekitar Lembah Kelang. Dilaporkan berjumlah Rm5 juta wang tunai ditemui dalam serbuan di rumah safe house dan kemudian dalam dua lagi safe house yang diserbu SPRM sejumlah lebih Rm300.000 lagi turut ditemui. Dikatakan dalam beberapa laporan berita, skandal pasir itu adalah melibatkan ahli berpolitik di Selangor dalam case Fashion Valet, seiring dengan pasangan suami istri pemilik syarikat itu sudah 5-6 kali dipanggil menghadap SPRM. Agensi penguatkuasa rasuah itu menyatakan hasil siasatan dijangka akan siap dalam tempo 2 minggu lagi. Maknanya, tidak lama lagi kita akan mengetahui sama ada kes akan dibawa ke mahkamah atau sebaliknya. Tetapi dalam skandal pasir yang dikatakan melibatkan ahli politik berpengaruh di Selangor dan penemuan uang tunai dalam safe house, setakat ini semacam ianya senyap begitu saja. Tiada lagi apa-apa perkembangan kedengaran daripada pihak SPRM. Kenapa tiada perkembangan susulan? Sedangkan ahli politik berpengaruh yang dikatakan terlibat itu sudah dikenal pasti. Selain uang tunai, lebih Rm5 juta ditemui dan dirampas oleh SPRM. Apa hasil siasatan SPRM dalam kes berkenaan? Ada kes atau tiada kes? Bila hasil siasatan mahu diangkat ke pejabat peguam negara. Sementara SPRM mula sibuk menyiasat dan sehingga kini dilaporkan telah mengambil keterangan 5 adun Sabah berkaitan dakwaan rasuah yang ditimbulkan oleh seorang pemberi maklumat dalam projek mineral di negeri Sabah. Diharap kes skandal pasir di mana lebih Rm5 juta wang tunai ditemui dalam safe house sebelum ini tidak pula dilupakan begitu saja. Rakyat sedang memerhati dan tidak sabar menunggu perkembangan seterusnya. Betul, bukan saja seluruh Malaysia, bahkan skandal rasuah di Sabah juga rakyat Sabah menantikan apa perkembangan seterusnya. SPRM harus tampil dan mendedahkan hasil siasatan mereka berkaitan projek pasir dan penemuan uang tunai dalam safe house yang lebih dulu diperkatakan ramai sebelum timbulnya isu rasuah melibatkan adun-adun Sabah. Rakyat menantikan keputusan terkini, adakah siapa bersalah, identiti yang perlu didedahkan, dan kalau ada tangkapan berlaku, dan kalau ada tindakan undang-undang yang berlaku. Kita nantikan saja.